kita lihat ketegasan beliau Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menyatakan country statement di hadapan muka Perdana Menteri Amerika Syarikat iaitu Joe Biden. Tangan-tangan yang berdarah tu yang mengiyakan industri vape, mengiyakan apa tuntutan industri tobako, sampai satu tahap menggadaikan kesihatan rakyat. Yang ni tak patut dibuat oleh mana-mana kerajaan. Tapi kalau Bu Sejen nak bincang isu semasa, nanti Caprice nak bincang isu apa? Betul kan? Betul. Dia kan sentiasa ada banyak benda nak bincang kan. Isu yang pelik-pelik dia banyak sangat benda nak bincang. Jadi kalau Bu Sejen buat kerja dia lagi, dia tak ada jawab pula dah. Kan. Okay. Tapi dalam isu hadis 40 ni kita patut pujilah kerajaan kerana cuba memperkenalkan dan cuba untuk minta supaya rakyat belajar hadis 40 ni. Khususnya bagi anak-anak orang Islam lah. Dan dia tengok budak-budak tengah main. Dan mereka tengah tarik Imam Nawawi ni nak ajak main sekali. Kan? Imam Nawawi tak mau main. Budak-budak lain selalu duk main, duk lari lah apa. Macam-macam lah main. Tak tahulah main apa. Budak-budak. Main pingguli ke, tujuh kasut ke apa. Kita tak tahulah main apa kan. Tapi budak-budak memang lumrah. Budak-budak nak main. Dan mereka duk tarik Imam Nawawi ni supaya main dengan mereka. Sampai Imam Nawawi sampai nangis-nangis tak mau main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang mengikuti Bu Sejen sehingga ke hari ini. Selamat datang ke podcast terpaling baca episod yang keempat. Alhamdulillah. Kali ini dibawakan, bukan kali ini, setiap masa dibawakan oleh Bu Sejen. Analyze, scrutinize, criticize. Selamat datang sekali lagi. Kami ucapkan kepada semua yang sudi untuk menonton episod podcast terpaling baca untuk episod yang kali ini. Alhamdulillah, siri podcast yang sebelum ni, 3 episod sebelum ni, nampaknya mendapat yang surprisingly yang episod yang terakhir ni, episod ketiga ni, aku tak tahu lah impak Nazli ke ataupun aku pun tak tahu. Yes. Ataupun impak penerbit USM ke Kroni. Kroni. Yang kita tengok viewers dia mencanak agak tinggi. Jadi kami pihak podcast terpaling baca ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kerana sudi untuk menonton kami punya menonton siri podcast terpaling baca untuk ketiga-tiga episod ni. Dan kita akan mengalu-alukan lagi. Kalau macam ada, yalah, memanglah still ada kan penonton-penonton yang masih belum tonton. Kami nak ajak, give it a try first. Ambil try lu first episode, second episode dan third episode tu tentang P. Ramlee. Mungkin akan lebih catchy. So macam mudah-mudahan ada manfaat lah tugasan benda-benda yang kita buat tu. InsyaAllah. Mungkin orang akan tanya pasal apa sebelum ni shooting offline, lepas tu online, mula-mula online, lepas tu offline, lepas tu ni online balik. Mungkin orang sebenarnya apa yang berlaku antara kami berdua ni, sat-sat bergaduh, sat-sat kawan ke? Tuan lah, kita ada konflik It's complicated. It's a love relationship. Sebenarnya tak, dia bukan macam tu. So kami nak bagi penerangan sikit. Sebenarnya aku berada di Kelang, Pak Di berada di Kedah, di Pokok Senar. Jadi kami dua berada di tempat yang berbeza sebenarnya. Jadi kami akan peruntukkan, insya-Allah, doakan kemungkinan mungkin sebulan sekali kita akan cuba untuk syuting secara offline. InsyaAllah, doakanlah. Kalau ada rezeki, kami akan syuting secara offline. Tapi buat masa sekarang kami akan tumpukan kepada lebih banyak syuting secara online, insyaAllah. So dia bukanlah bergaduh. Bergaduh tu hari-hari, tapi tak ada lah sampai hari-hari. Tak ada lah sampai aku tak mau tengok muka hang, aku tak mau bersemuka dengan hang, tak. Kami memang sebab duduk jauh. So lebih senang untuk record online lah. Jadi banyak benda yang berlaku di sekitar kita, di sekeliling kita. Kita akan pergi satu persatu. Macam biasa, kita akan telusuri satu persatu bermula daripada isu antarabangsa seperti yang kita ketahui apa yang berlaku baru-baru ni. Mungkin over to you, Di.
Ya, okey. Untuk semua yang mendengar kami pada hari ini, macam mana yang kita semua tahu, kita sebagai orang Islam, kita kena ambil tahu pasal apa yang berlaku kepada saudara kita di Palestin. Dan kemarin, start pukul 1 tengah hari waktu Malaysia, adanya kita kata apa humanitarian pause ataupun genjatan senjata untuk seketika dalam masa 4 hari macam tu. Dan antara Palestin dan juga penjajah yang kurang ajar tu. Lepas tu depa yalah hasil usaha sama Qatar dan aku tak mau sebut nama-nama pihak-pihak penjajah Qatar hasil usaha sama Qatar dan juga beberapa pihak yang lain selama 4 hari. Dan macam mana yang kita tahu, kalau kita tengok dalam grup Telegram ataupun channel Telegram Rahmat Ehsan, kita tengok Telegram Nadir Al-Nuri, memang ada usaha menghampiri genjatan senjata tu. Penjajah kurang ajar tu masih duk tembak, masih duk serang civilians, masih duk tembak orang awam. Dan macam mana dia macam mana kita hak tengok ni pun ayak mata sampai dah tak ada dah nak keluar. Especially yang paling terbaru, ada seorang bapa dia pegang anak perempuan dia yang dah mati kat tangan dia cium mata kawan tu, dia letak. Sangat menyayat hati benda-benda tu. Dan alhamdulillah lah ada 4 hari ceasefire ataupun genjatan senjata ni. Kita harap benda ni akan berlarutan dan at least 4 hari ni bagi berehat sat lah untuk saudara-saudara kita di Palestin. Itu isu yang pertama lah. Ya, dan dalam masa 4 hari ini juga kami mengharapkan supaya penjajah Zionis ni tidak melanggar, walaupun telah banyak jenayah antarabangsa jenayah perang yang telah mereka lakukan. Kami mengharapkan, berdoa supaya mereka menghentikan jenayah perang ini dan dalam masa 4 hari ini beri ruang sedikit kepada rakyat di Gaza untuk cuba untuk hidup sedikit dan beri ruang kepada mereka untuk memperbetulkan kembali kehidupan mereka, walaupun 4 hari ini taklah lama mana. Jadi ya betul, 4 hari ni tak lama mana. Dan mereka balik tu pun balik ke tempat mereka untuk tengok cebisan-cebisan rumah yang telah dibom. Mereka nak hidup apa dengan benda-benda tu semua? Apa Zionis ni sampai tak ada kepala otak ke apa, aku pun tak tahu. Tapi memang sangat-sangat bodoh, sangat tak berhati perut buat benda. Memanglah mereka kata orang sebagai human animal, but actually they are the real animals in this case sebenarnya. Bu Sejen konsisten dan sentiasa di belakang rakyat Palestin dan juga Hamas dalam isu ini, dan kami mendoakan agar kemenangan sentiasa kembali kepada umat Islam, insya-Allah. Dan kredit juga kami ingin berikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam satu persidangan APEC ke yang baru-baru ni. Persidangan APEC ni. Dan kita lihat ketegasan beliau, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menyatakan country statement di hadapan muka Perdana Menteri Amerika Syarikat iaitu Joe Biden. Kita tak tahu sekuat mana impak itu, tapi sekurang-kurangnya ketegasan itu kita mengharapkan bahawa sedikit sebanyak ia dapat menunjukkan kekuatan ataupun ketegasan kita dan ketegasan negara-negara Islam secara keseluruhannya, insya-Allah. Yes. Ya. Okey, sama-sama kita doakan. Itu untuk isu yang antarabangsa. Isu yang lebih banyak, sebenarnya banyak isu-isu yang kalau boleh kita nak sembang hari-hari. Kita akan membincangkan isu-isu yang ni lah. Tapi kalau Bu Sejen nak bincang isu semasa, nanti Caprice nak bincang isu apa? Betul kan? Betul. Dia kan sentiasa ada banyak benda nak bincang kan. Isu yang pelik-pelik, dia banyak sangat benda nak bincang. Jadi kalau Bu Sejen buat kerja dia lagi, dia tak ada job pula dah. So to Caprice relax lo. Okay, we are coming to you, insyaAllah. We are coming to you later. Okay, Di, aku sebenarnya bukan apa, aku baru-baru ni aku tertarik aku dengan hang punya status Facebook, bukan status hang, tapi hang share status Facebook
seorang saudara Ihsan Sabri ataupun Ustaz Ihsan Sabri. Ustaz Ihsan Sabri, yes. Ya, aku dah tengok lah yang hang share post tersebut. Dalam posting tersebut, hang menyatakanlah bahawa hang bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Ihsan Sabri. Ya, mungkin nanti dalam kita akan naikkan apa yang dibincangkan tersebut, apa status tersebut, tapi aku akan bacakan sedikit lah status tersebut. Ustaz Ihsan Sabri pada tarikh ini beliau katakan, saya akan mendakapi aliran-aliran ini dan menerima mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah, iaitu al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah dan al-Hadith. Aliran yang tidak ghulu, dan jika khilaf pun ia masih dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh ulama muktabar. Jika teruk sangat, kita akan bangkit dan membalas dengan ilmu dan akhlak. Selepas tulisan status ini, ada orang yang tak nak friend lagi dengan saya, terpulang, itu hak masing-masing. Saya lebih sayangkan ilmu dan prinsip berbanding ustaz ini geng kita, atau ustaz ini bukan geng kita. So, untuk para penonton, mungkin sedikit konteks lah, mungkin sedikit latar belakang. Ustaz ni dia ada sebut beberapa, Ustaz Ihsan Sabri ada sebut beberapa perkataan, antaranya beliau sebut al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah dan al-Hadith. Mungkin secara generalnya kita tahu yang dalam agama Islam ni dia dipelopori oleh beberapa golongan, dan beberapa kalau dalam ni ustaz kata geng, so dia beberapa golongan atau beberapa jalan, beberapa manhaj, dan nama-nama ni disebut oleh ustaz, dan beliau cuba untuk tunjukkan bahawa beliau sebenarnya menerima ke semua manhaj ni asalkan ia masih dalam ruang lingkup yang diizinkan. Bila hang share komen, bila hang share status ni, apa yang hang fikirkan? Apa pandangan hang? Okey, macam ni tau. Bila kita tengok konflik yang berlaku di Palestin, dan kita tengok macam mana umat Islam ataupun kita kata especially negara-negara Arab di sekeliling Palestin, dan juga kita tengok komen-komen netizen dan sebagainya, satu benda yang mengecewakan aku adalah kita umat Islam nampak sangat umat Islam ni macam sangat-sangatlah tak boleh nak bersatu sampai tahap saudara mara kita kena ratah, kena bunuh pun waktu tu kita masih lagi nak berfikiran hulu, nak berfikiran macam sempit mazhab ni. Macam, yalah, benda-benda tu semua kita boleh letak tepi saat kita fikir pasal nyawa orang. So, macam, jadi bila aku tengok status Ustaz Ihsan Sabri ni, aku terfikir, aku kata okey, yang ni antara salah satu cara macam mana kita nak mengembalikan kekuatan umat kita. Ialah dekat Malaysia ke, dekat negara-negara luar ke, sekeliling ke, tak ada masalah. Iaitu dengan kita berdamai. Kita berdamai dengan mazhab-mazhab yang lain daripada kita, selagi mana benda tu dekat dalam ruang lingkup Islam. Aku bukan suruh pergi berdamai dengan Syiah. Sebab Syiah pun kita tahu ada Ismailiyah, Zaidiyah apa semua, dan ulama bincang benda tu, macam dulu ada waktu Al-Qaradawi masih hidup, bincang pasal Syiah mana yang masih lagi dikategorikan sebagai Islam. Itu pembincangan ulama. Jadi bila ulama sekarang ni dah decide Asy'ariyah, Maturidiyah, Athari ataupun ahli hadis, depa ni semua sunnah, ahli sunnah. Kita pegang dengan benda tu, tak payah nak gaduh. Tolonglah, tak payah nak bergaduh lah. Sifat 20 aku tauhid 3 apa semua. Orang duk mati tau tak? Yes. Apa hampa ni punya mutal paile, punya aku geram, punya bodoh sampai tahap duk nak kena tengok lu hang Asy'ari ke? Hang Wahabi. Tolonglah benda-benda tu semua kita tak payah nak gaduh sekarang. Sebab tu aku share benda ni, aku kata yang ni benda yang kita perlukan sekarang. Kalau macam orang lain tak mau mula benda ni, tak apa, kita mula benda ni. Dan kita harap generasi-generasi akan datang, anak cucu cicit kita, mereka tak ekstrim, mereka tak nampak macam benda ni, benda tu jadi macam satu akidah. Ni akidah Asy'ariyah, ni akidah. Itu cara nak faham agama. Dia macam benda sama bila kita sembang pasal fiqh. Adakah perlu orang yang mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi untuk bergaduh sesama sendiri? Tak perlu. So sebab itulah aku share status ni, dan aku sangat-sangat setuju dengan apa yang ditulis oleh
Ustaz Ehsan Sabri. Ya, dan untuk permulaan mungkin apa yang kita boleh buat dalam usaha kita untuk menyatu padukan kembali kekuatan umat Islam ni ialah dengan tidak menglabel seseorang dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan hati, panggilan-panggilan yang mengkelaskan seseorang itu, panggilan-panggilan yang mengeluarkan satu-satu golongan tu daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Benda-benda tu akan buat benda-benda yang seperti ini ataupun ketidaksatuan antara umat Islam ni tak boleh berlaku disebabkan masalah pelabelan ni. Sebab apa dia akan jadi macam makin berpecah. Ya, dan dia akan jadi macam siapa aku nak sokong dulu ni? Aku nak sokong Islam dulu ke atau aku nak sokong geng aku dulu ke? So ini yes, masalah geng ini kena buang dulu. Kita kena jadi Islam dulu sebelum kita nak jadi Asy'ariyah Maturidiyah ke, sebelum kita nak jadi Salafi ke. Yes. Yang pertama sekali kita kena jadi Islam, kita kena sedar yang kita semua kena bersatu dan terutamanya bersatu dalam isu peperangan yang sedang berlaku. Dia sebenarnya dia bukan lagi peperangan, genocide. Yes, genocide. Kita tak boleh nafikan, ia adalah genocide yang sedang berlaku di Gaza sekarang. Ia bukan lagi peperangan. Jadi kekuatan ini perlu dikumpul, perlu dikuatkan dalam usaha kita untuk memenangi, melawan kembali ataupun menawan kembali Gaza. Betul. Wan, satu benda lah. Kita jangan simply label orang sebagai Wahabi, Wahabun, apa benda apa lah. Mujasimah lah. Dan sebagainya tu. Yes. Dan jangan juga label orang sebagai Capaliun, Kuburiun. Jangan. Yes. Kalau kita tak ada hujah, kita tak tahu golongan tu macam mana, apa yang mereka buat semua, kita jangan simply letak hukum, kita jangan simply letak label macam tu. Itu permulaan untuk kesatuan umat yang akan datang. InsyaAllah. Dan lagi satu, sebelum kita nak bergerak, bila kita dengar satu-satu hujah, utamakan dulu hujah tersebut. Utamakan dulu apa poin yang disampaikan oleh individu tersebut. Kadang-kadang dia jadi masalah apa tau? Ustaz tu ataupun asatizah tersebut, dia cakap benda yang betul tau. Benda yang betul. Lagi-lagi pula kalau dia cakap pasal Palestin, dia cerita pasal latar belakang macam mana boleh bermula jadi isu-isu ni, apa dia punya stand. Tengok kat ruang komen. Bila baca kat ruang komen, dia ni apa? Dia ni boleh apa? Wahabi. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Kan dia, bila dia bercakap benda yang betul, mengaku dulu apa yang dia cakap tu benda betul, supaya kita dapat perbetulkan kita punya stand. Lepas tu kalau hang nak pandangan apa tu hang punya pasal lah. Sekarang ni kita nak mengurangkan jurang yang tengah berlaku di antara kalangan umat Islam ni. Kita kena jadi objektif, menilai isu by isu. Yang tu lah. Ya, betul. Ini isu yang sepatutnya kita bersatu, jadi marilah kita sama-sama bersatu. Ya, jangan disebabkan sebab dia ustaz ni cakap, tak kira betul pun tak mau, kami tak mau dengar. Kami nak ustaz kami cakap, baru kami kata dia betul. Jam. Okey, jadi untuk itu kita akan move on dulu. Okey, dan kita mendoakan agar apa yang kita harapkan ni semoga ia tercapai, insya-Allah. Kita sama-sama mendoakan agar ia menjadi reality. Semalam aku tengah rehat-rehat, aku tengah study apa yang kita nak bincangkan hari ni. Tiba-tiba handphone aku berbunyi satu notification. Dan notification yang naik itu adalah daripada THO Rozaidi. Aku belum buka lagi. Aku status aku punya notification WhatsApp tu, tapi aku dah rasa goncangan debaran yang datang daripada daripada WhatsApp tersebut, notification tersebut. Aku dah rasa macam something will happen. Dan bila aku buka, hang hantar kat aku satu link yang mana dalam link tersebut link daripada Code Blue. Yes, betul, artikel Code Blue. Artikel daripada Code Blue. Okey, yang beritahu artikel tersebut yang bertajuk Cabinet approve weaker tobacco bill.
Tobacco Bill Decoupled from GEG. Decoupled from GEG. Yes. So bila seperti yang semua orang tahu, Rozaidi adalah terpaling pharmacist. Okay, Yes. jadi terpaling kesihatan. Terpaling kesihatan. Jadi isu-isu ni sangat dekat di hati beliau, dan bila isu-isu ni dekat di hati beliau, di hati Rozaidi, isu-isu ni juga dekat di hati tim Book Surgeon. Jadi kami semua di Book Surgeon akan sedikit sebanyak terkesan ataupun sedikit sebanyak terdidik apabila Rozaidi dia banyak bercakap tentang isu-isu kesihatan ni. Jadi apa yang mengakibatkan hang trigger sangat dengan artikel terbaru daripada Code Blue ni? Okay. Aku trigger tu pasal banyak benda lah. Kan? Tapi kita tengok kronologi sikit. Okay. Macam mana kita tengok KJ cerita dekat kelas kejap, dan sebelum ni pun kita mengikuti sesi parlimen. Macam mana KJ bawa bill ni, tobacco bill ni untuk, dan including GEG, Generational Endgame, yang mana dalam GEG tu akan mengharamkan orang yang lahir pada tahun 2007 ke atas untuk membeli sebarang benda-benda tobacco lah, tembakau ni semua, rokok, vape, e-cigarette semua ni nak mengharamkan. Dan benda ni bukannya Malaysia saja nak buat. Sebenarnya UK nak buat benda ni, negara-negara lain pun, negara-negara yang kita kata depa ni negara maju, depa nak buat juga. Tapi malangnya di Malaysia waktu KJ bawa tu pun tahun 2000, if I'm not mistaken, is around 2022 kalau aku tak silap. Ya. Betul lepas. KJ bawa benda tu, nampak macam cabaran lah apa semua, macam orang macam tak mau nampak macam tu. Walhal kalau tanya doktor, geng pharmacist apa semua, setuju. Malaysia Pharmacy Society di bawah Presiden Tuan Amrahi Buang setuju benda ni. Geng-geng doktor, persatuan doktor setuju benda ni. Sebab apa? Bila kita haramkan orang yang lahir tahun 2007 ke atas untuk daripada membeli sebarang benda tembakau, kita menyelamatkan generasi kita yang akan datang supaya tak ada masalah kesihatan berkenaan dengan paru-paru yang disebabkan oleh vape, e-cigarette, rokok dan sebagainya. Tapi malangnya yang membuatkan aku bebai dan aku WhatsApp Wan semalam tu, artikel di Code Blue tu memang mengesahkan bahawa GEG ditolak. Yeah. Dia tak ada terus dah. Aku refer balik kepada artikel Code Blue tu, dia kata KKM paper passed, no GEG. No GEG. Okay? Hang tak faham lagi ke? No GEG. Maksudnya kerajaan sekarang lebih mengutamakan pemain dalam industri tembakau, vape ni semua, duit dulu, kasa, duit dulu. Lepas daripada tu, kesihatan rakyat semua macam diletakkan di tepi. Ini benda yang dibuat oleh PMX, dibuat oleh Menteri Kesihatan, dan juga diagung-agungkan oleh menteri-menteri lain. Baru-baru ni Menteri Pelancongan kata, tak ada kaitan jelas antara kanser dengan smoking. Hang tak Google ke? Atau hang tak ada phone, hang tak ada Google kot? Benda tu established studies. Benda tu kalau hang tanya dengan doktor, hang tanya dengan farmasi, semua benda tu kita tahu benda tu. Serius. Memang berkaitan, dan macam-macam benda yang akan disebabkan oleh vape, rokok dan sebagainya. Dan ada juga Menteri KBS ke Menteri apa, nama dia aku tak ingat. Yang Menteri Undang-Undang lah sekarang. Undang-Undang Datuk Azalina Osman Said. Yes. Yang ni kritikan ni bukan kita yang pertama bagi. KJ dah semua dekat dalam kelas kejap. Macam mana nak dia boleh kata GEG tu bukan benda tu unconstitutional. Dia tidak selari dengan perlembagaan Malaysia. Apa benda? Ni, kalau hang nak sembang pasal kebebasan, nak cerita pasal kita tak boleh nak dictate orang, dia golongan ni tak boleh buat sekian-sekian. Ni, sahabat, menteri-menteri yang cerdik pandai, aku nak abang kat hangpa, kena bezakan antara kita menghalang kebebasan seseorang dengan percubaan negara, percubaan kabinet untuk menyelamatkan rakyat daripada kebinasaan. Benda tu kena faham dulu. Serius, ini bukan isu kebebasan. Sebab kita nak menjauhkan satu kebinasaan yang lebih besar, kemudaratan yang lebih besar.
PMX tahu benda ni lah. Dia fiqh aulawiyat semua. Dia kawan dengan Qardawi lah, Erdogan semua. Dia tahu benda ni. Takkan kot dia tak erti. Takkan kot benda ni pun dia tak nampak. Aku nak challenge Syang sikit. Sila. Aku nak challenge Syang sikit dengan apa yang berlaku. Pembacaan aku dalam artikel ni. Dia mengatakan bahawa GEG proposal to ban tobacco and vape products for anyone born from 2007 could be challenged in court because it violated Article 8 of the Federal Constitution that guarantees equality before the law. Aku rasa inilah apa yang dikritik, disebutkan oleh KJ baru-baru ni. Yes. Bila beliau kata yang ada peluang untuk dicabar seperti apa yang dikatakan oleh AG Ahmad Teruddin Muhammad Saleh. Betul. Ahmad Teruddin Muhammad Saleh, Attorney General. Kalau memang peguam negara. Kita bukanlah orang yang terlibat dalam undang-undang ni. Tapi aku nak kata benda ni. Aku nak challenge hang sikit. Aku faham hang punya concern. Aku faham hang punya semangat dalam nak menyelamatkan generasi selepas kita. Tapi wajar ke kalau kita nak teruskan juga proposal ini sedangkan ia ada peluang untuk dicabar? Dan ia mungkin akan mengakibatkan kos-kos yang kita tak tahu sebab kita dua tak belajar dalam bidang undang-undang. Jadi dia akan membawa kepada kos-kos yang lebih besar, perkara-perkara yang lebih impak-impak yang kita dua tak tahu. So wajarkah kita perjudikan ini semua semata-mata untuk lepaskan proposal ni? Aku kata wajar. Simple je aku cakap. Wajar. Sebab kalau mereka nak cabar di mahkamah, banyak lagi undang-undang yang memang sedang dicabar di mahkamah. Kita tahu kan pasal undang-undang syariah lah apa semua dicabar. Cabar lah. Aku tuntut apa yang PMX cakap. Dia nak perjuangkan yang pengasingan kuasa tu. Okey, yang ni parlimen, yang ni mahkamah, yang ni execution ke apa. Aku nak dia tegas dalam benda ni. Aku nak dia tegas dalam benda ni. Kalau benda tu nak dicabar di mahkamah, cabarlah. Asalkan kabinet buat kerja, memang parlimen buat kerja, 222 orang tu memang dah buat benda sehabis baik untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Itu satu. Dan kalau hang sembang pasal kos yang kita tak tahu dan sebagainya, kos-kos tu aku berani jamin lah. Kos-kos tu sebenarnya wajar dibayar berbanding dengan kita nak bayar dengan nyawa generasi yang akan datang. Disebabkan tangan-tangan kita, tangan-tangan yang berdarah sekarang tu, tangan-tangan yang berdarah tu yang mengiyakan industri vape, mengiyakan apa tuntutan industri tobacco sampai satu tahap menggadaikan kesihatan rakyat. Yang ni tak patut dibuat oleh mana-mana kerajaan. Sebenarnya. Jadi sembang pasal kos apa semua, lantak lah. Untuk aku, ya memang aku tak tahu kos ke apa benda, segala undang-undang aku tak tahu. Dari sudut kesihatan. Dan kalau betul-betul berpegang dengan memberikan sesuatu kepada ahlinya dalam isu ni, PMX memang kena dengar apa yang doktor cakap, apa yang persatuan doktor cakap, apa yang persatuan farmasi cakap dan ikut benda tu. Yang ni bukan masalah politik. Ini bukan masalah politik. Ini masalah kesihatan manusia. Nyawa orang. Dan banyak orang sakit disebabkan benda ni. Hang tengok budak-budak sekolah boleh beli vape. Boleh beli vape sekarang ni tanpa ada sebarang sekatan. Sebab apa? Sebab tindakan kerajaan mengeluarkan nikotin daripada poison list, poison schedule tu. Depa yang buat benda ni. Dan sekarang ni depa nak asing, GEG tak ada apa semua. Depa salah. Dan sekarang ni aku akan kata ini kritikan aku yang paling besar kepada kerajaan Madani sekarang ni. Serius. Aku harap aku menjawab soalan hang. Ya. Itulah akibat dia. Kalau Syazwan yang trigger Pak D dan tanyakan soalan begitu. Challenge mungkin penonton jangan salah faham. Challenge yang aku selari dengan kefahaman ataupun apa yang Pak D cuba sampaikan. Cuma biasalah aku akan challenge Pak D untuk tunjukkan inilah perbincangan yang berlaku. Di mana tahu D? Cuba teka. Di social media X. Hantarlah dekat dalam tu berapa ramai pengagung-pengagung kerajaan Madani sekarang ni yang berhujah hanya sekadar berdasarkan ini geng kita. Langsung tak mau fikir perkara yang lebih besar daripada tu.
So sebab tu aku challenge hang selepas aku baca komen-komen dalam suruh mereka lawan dengan KJ, suruh mereka lawan dengan Dr. Zulkifli yang juga menyebelah kepada PH, suruh mereka lawan dengan Fahmi Hassan, seorang pharmacist yang actively sharing about this thing, dan suruh mereka lawan juga dengan Presiden MPS Prof Tuan Amrahi Buang. Suruh mereka lawan dengan all these professionals dan mereka ni menyebelah dengan pihak-pihak tertentu. Suruh geng-geng X tu lawan dengan mereka ni, mereka takkan ada hujah, aku cakap terang. Mereka takkan ada hujah langsung. Aku takkan lawan. Aku takkan lawan bukan sebab nama KJ dan Dr. Amrahi Buang dan sebagainya. Aku takkan lawan sebab nama Fahmi Hassan. Fahmi Hassan? Ya, kita punya alamak Habib. Alamak Habib. Ya, Syekh. Ya, Syekh. Fahmi Hassan. Aku akan stop kat situ. Aku dengar nama tu. Aku tutup X. Jadi, dengan itu, kami di Book Surgeon menyatakan ketegasan kami. Walaupun kita tahu yang GEG is no go, kita tahu dia tak berlaku, mungkin tak berlaku setelah statement ataupun artikel yang dikeluarkan oleh Code Blue semalam. Yes. Kami konsisten untuk mengatakan bahawa kerajaan perlu buat sesuatu atas isu kesihatan ini. Perlu ada sesuatu yang perlu dilakukan. Alasan-alasan seperti unconstitutional dan sebagainya perlu dielakkan, perlu kita hapuskan. Sebab apa? Ini melibatkan isu yang lebih utama, iaitu melibatkan kesihatan dan nyawa setiap satu daripada rakyat Malaysia. Betul, setuju. Itu ketegasan kami di Book Surgeon. Okay? Jadi aku rasa aku kena redakan sikit podcast ini. Sebab apa? Kita akan bawakan the main highlight kita untuk hari ni sebenarnya di betul bukan kita dorang hari ni kan. Ya, hari ni bukan kita berdua saja. Tadi nampak macam marah-marah sikit, tapi sebelum kita nak naikkan kita punya panelis kita yang satu ini yang mana akan melembutkan hati kita kembali ni. Ya. Jadi kita akan meredakan sikit sesi perbincangan kita pada hari ini dan memfokuskan kepada sesi perbincangan yang lebih utama, iaitu hari ini kita nak berbincangkan tentang apa, Di? Okey, kita akan fokuskan perbincangan kita kepada hadis 40 ataupun matan arba'in yang dikarang dan disusun oleh kita punya Imam Sa'ah, Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey. Dan jadi, untuk tu kami tak boleh lah nak bahas kan, kami tak boleh lah nak syarah hadis. So kita kena panggil kita punya beradik-beradik lah, Mai. Ya, silakan. Dengan ini kami menjemput saudara Ammar Ismail. Ya, inilah dia panelis yang kita jemput bagi membincangkan isu hadis 40 ni. Jadi, Assalamualaikum Ammar, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke podcast terpaling baca. InsyaAllah kita baca. Pernah dengar podcast terpaling baca, Ammar? Selalu nak kat notification, bukan nak notification Azwan je kan. Notification aku pun keluar kan. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kena formal sikit. Ini adalah saudara Ammar Ismail. Beliau kita jemput khas untuk membincangkan berkenaan dengan isu hadis 40 ni. Jadi Ammar, kami nak tahu sikit pasal hang. Kami nak tahu sikit apa hang tengah buat sekarang, sedikit latar belakang hang supaya kami dapat kenal hang. Kami kenal dah. Dari penonton ataupun penonton di podcast terpaling baca nak tahu, dan sedikit info yang hang boleh bagi tahu pada pendengar-pendengar di podcast terpaling baca. Silakan Ammar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya nama yang diberi Ammar bin Ismail. Panggil Ammar lah kan. Asal Pulau Pinang. Betul-betul India kan. Nasi kandak kan. Nasi kandak lah. Lepas tu asal betul-betul Tanjung Tok Kong lah. Tanjung Tok Kong betul-betul kampung halaman lah. Lepas tu duduk di Bayar Lepas lama lah sampai sekarang. Mak ayah semua ada di Bayar Lepas lah. Dan kemudian sekarang ni tinggal di
Bukit Mahkota. Tinggal di Bangi lah. Senang Bangi. kata Bangi lah kan. Duduk di sini. Dan sekarang bekerja di UiTM Shah Alam. Sebagai pengajar lah di Akademi Pengajar Islam Contemporary ASIS. Tu kot. Lepas tu latar belakang pendidikan kena bagi tahu lah. Setakat yang hang nak bagi tahu lah. Akan nak beritahu. Kami bagi Setakat kebebasan. Ada masalah. Ya. Mungkin aku highlight sikit lah kan. Sekolah. Dulu sekolah aku ni pengalaman ni belajar daripada darjah 1 dah duduk asrama lah. Oh, okey. Dulu darjah 1 7 tahun aku masuk sekolah Al-Islah. Siapa tahu sekolah Al-Islah. Walaupun aku memang asal Penang tapi pindah randah lah. Duduk merata lah kan. Okay. Mak ayah aku tetap duduk Penang tapi aku pindah merata kan. 7 tahun dah duduk dekat sekolah Al-Islah kat Sungai Petani. Sampai darjah 4, 10 tahun. Kemudian pindah ke Ma'had Al-Ihya Al-Syarif dekat Gunung Semangui, Perak. Okay. Kalau hampa tahu Gunung Semangui ni lah. Ihya Al-Syarif ni sekolah, kalau kita baca buku sejarah memang kita akan jumpa lah sekolah tu. Sekolah agama yang tertua di Malaysia lah. Abu Bakar Al-Bakir kan. Dulu apa Hizbul Muslimin lah apa semua sebelum merdeka lagi kan. Lepas tu tingkatan 1 aku pindah di belajar di Ma'had Al-Ihya Al-Syarif dekat Matri lah di Perlis. Matri Perlis, yes. Matri Perlis daripada form 1 sampai form 6. Lepas tu aku sambung belajar di Yarmouk University dalam bidang usul lah. Degree lah. Sambung kat sana sambung kat sana sampai Jun 2013, kemudian aku grad. Kemudian sambung belajar master di USM lah dalam bidang hadis. Dan sekarang ni tengah belajar dekat UIA. Dan sempat juga antara lepas degree dengan master tu aku sempat belajar dekat kitab lah. College, mungkin ada kawan-kawan daripada kitab ada kat sini kan. Aku belajar kat kitab Penang lah. College Islam Antarabangsa Pulau Pinang. Kat situlah aku jumpa Pak D. Kat situlah aku jumpa Pak D buat bedah buku kan. Betul. Masa tu ada grup bedah buku, kemudian aku jumpa Pak D kat situlah. Jadi kemudian bila 2 tahun lepas kan jumpa Sazwan kan. Kita start sembang, kita start masa tu bincang tentang buku Ustaz Srizal kan masa tu. Masa tu lah kami semua member-member lah. Member-member lah. Jumpa balik lah kat sini kan, insyaAllah. Jadi mungkin guna peluang ni untuk kita berkongsi ilmu lah. Pak D ada dia punya orang kata apa, terkhusus dia punya kepakaran dia dalam bidang farmasi, kesihatan. Sazwa pun ada kepakaran dia kan. Jadi kita sama-sama berkongsi ilmu lah insyaAllah dalam ruang yang ada insyaAllah. Itu lah. InsyaAllah. Di, orang mungkin akan pelik ni. Kenapa book surgeon panggil panelis ataupun panggil orang ketiga Penang juga mari? Kita resis. Dah. Kita memang ada sifat Dapat macam mana? Semua tengok darah mama. 2-1 hari ni Awan. Kalah dengan aku. So mungkin panelis dan seterusnya kita akan cuba usahakan. Tak, kami tak janji. Kami tak janji. Kemungkinan dia akan main daripada geng kami juga. Kami tak kira. Mana nak tahu, kita tak tahu. Untuk isu ni, kami nak geng kami juga. Kami nak geng kami juga. So itu sedikit sebanyak pasal Amar. So kita tahulah Amar ni dia mula mengenali book surgeon daripada kitab lah Amar. Masa tu bilis sinis. Aku ingat bilis sinis tu lah. So daripada situlah Amar mengenali book surgeon lah. Okey, jadi kita fokuskan kepada perbincangan kita pada hari ini, iaitu kita nak membincangkan berkenaan dengan hadis 40. Jadi sebelum kita masuk ke perbincangan yang lebih mendalam, baru-baru ni Amar, Pak Di, kita tahu yang hadis 40 ni telah menjadi satu polemik yang agak dahsyat di dalam negara Malaysia. Kita tahu yang
apabila KPM mencadangkan bahawa silibus hadis 40 bakal dimasukkan ke dalam silibus pembelajaran di sekolah, ia mendapat reaksi yang sangat banyak, dan reaksi itu datang daripada pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai latar belakang. Sebagai tenaga pengajar, sebagai parent, sebagai orang yang memang belajar dalam ilmu hadis, apa respon yang hang boleh bagi selepas hang tengok reaksi daripada masyarakat tu sendiri, Amar? Okey, pertamanya aku nak ucapkan tahniah lah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana beranilah untuk orang kata apa, mencetuskan kepada masyarakat ni untuk mempelajari hadis 40 daripada bangku sekolah lagi. Jadi ini satu benda yang kita patut puji lah. Di samping, yalah, biasalah mana-mana kerajaan ni dia ada pro and cons dia kan. Dalam bidang kesihatan mungkin tadi kita tak setuju dalam bab tu kan. Apa yang Pak Di sebut tadi tu memang saya sangat bersetuju lah kan. Tapi dalam isu hadis 40 ni kita patut pujilah kerajaan kerana cuba memperkenalkan dan cuba untuk minta supaya rakyat belajar hadis 40 ni. Khususnya bagi anak-anak orang Islam lah. Dan ini telah mengundang dalam banyak reaksi lah. Ada reaksi yang suka, ada reaksi yang tak suka, ada reaksi yang tak tahu apa kan. Jadi dalam banyak reaksi-reaksi tu kan, kita tengok contohnya macam ada reaksi khususnya daripada golongan-golongan, bukan semua orang bukan Islam, tapi ada golongan-golongan aktivis lah daripada bukan Islam ni yang tak setuju kan. Macam orang nak mengajak hampa pula. Bukan orang paksa apa belajar hadis 40. Orang nak ajak anak orang Islam. Kan? Orang nak ajak anak orang Islam. Hadis 40 ni hadis Nabi. Kan? Dan hadis 40 ni adalah hadis yang menerangkan tentang asas-asas Islam. Dan dulu ada permintaan supaya dikeluarkan 5 hadis daripada hadis 40 ni supaya tak diajar, supaya takut salah faham. Salah faham ni kalau kita ajak dengan cara yang salah. Bukan dalam hadis 40 je. Kalau hang ajak Quran pun dengan cara yang salah pun orang boleh salah faham. Jadi kena panggil pakar lah kan. Kena panggil pakar, panggil orang yang ada pengetahuan, orang yang bagus pendidikan dia untuk menerangkan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ni bukan sekadar, kita alhamdulillah Malaysia ni salah satu negara yang sangat dekat dah dengan Quran ni. Tanah Melayu lah aku nak kata. Kata masa aku duduk negara Arab pun, kadang-kadang aku pergi kelas. Orang Melayu ni antara yang baca Quran paling bagus lah. Betul, bukan kadang-kadang dia pun baca Quran tu, mungkin kita ni walaupun kita tak faham makna, tapi kita mungkin daripada kecil lagi kita belajar dengan tok guru dekat kampung kita kan, daripada Muqaddam, Alif Bata. Kita baca Quran ni boleh kira bagus lah. Kira orang Melayu kita kalau pergi sana memang lebih kehadapan dah dalam baca Quran banding bukanlah semua orang Arab. Orang Arab yang hebat-hebat pun ramai, tapi banyak orang Arab ni baca Quran macam dia baca buku komik apa. Dia baca macam tak betul kan, panjang, dengung. Memang tajwid semua. Tajwid mancok lah. Sebab dia baca macam surat khabar kan. Jadi kita ni memang daripada kecil diberikan penekanan. Alhamdulillah. Di segi Quran tu kita orang Melayu ni alhamdulillah lah daripada awal memang dah familiar dengan Quran. Apa salahnya kalau kita cuba memperkenalkan daripada kecil lagi belajar hadis Nabi SAW. Betul tak? Kan? At least hadis 40. Nak suruh hadis Bukhari mungkin tak mampulah. Kan, Sahih Muslim mungkin tak mampulah kan. Ambil masa lah mungkin golongan-golongan yang orang kata apa ahli bidang okeylah kan. Tapi at least kita kenal hadis-hadis Nabi ni sekurang-kurangnya hadis 40 lah menjadi basic kan. Jadi insya-Allah kalau benda-benda yang ragu, yang benda yang dia orang takut-takutkan sangat ni, kata boleh salah faham lah apa semua kan. Panggil orang yang betul untuk menjelaskan, menerangkan, insya-Allah kita akan lebih faham dengan cara yang betul. Dan kita lihat baru ni Menteri Pendidikan Fadlina kan. Fadlina Siddiq telah menyatakan ketegasan beliau bahawasanya 40 hadis itu semua akan diajar tanpa dikurangkan walau sedikit lah.
Tak dikeluarkan walaupun 5 hadis sekalipun. Itu patut kita pujilah langkah kerajaan dalam isu hadis 40 ni. Wallahualam. Pada pandangan hang, untuk dalam usaha kita untuk memastikan bahawa hadis 40 ni tidak macam tadi hang kata, kita memerlukan penerangan ataupun cara pembelajaran yang lebih baik lah, untuk mengelakkan salah faham yang berlaku dalam masyarakat, sampai ada yang mencadangkan untuk menarikkan 5 daripada hadis tu dan sebagainya. Adakah kerajaan Malaysia, mungkin terlampau besar kerajaan Malaysia, adakah tenaga pengajar dalam Malaysia betul-betul bersedia pada pandangan hang? Dan kalau tidak, apa cadangan yang hang boleh bagi untuk memastikan tenaga pengajar ini bersedia mengajar dengan mantap dan hebat? Okey, aku rasa kita sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kita rasa macam kurang. Tapi sebenarnya kita banyak tenaga pengajar sebenarnya. Cuba tengok orang yang keluar, orang yang balik daripada Timur Tengah contoh. Orang yang belajar daripada pendidikan Islam berapa ribu orang graduate. Takkanlah tak ada 10% pun. Takkan tak ada 5% daripada mereka. Mungkin beribu-ribu. Mungkin dah juta apa. Kita tak tahu kan. Daripada dulu ada pengajar Islam, tak mau ada di dalam negara ataupun di luar negara, banyak orang yang belajar. Dan antara yang mereka belajar adalah hadis 40. Banyak ramai di kalangan mereka. Kalau kami dulu di Yarmouk University kan, kuliah syariah, tak kira lah hang bidang fiqh ke, bidang usuluddin ke, hang bidang ekonomi Islam ke, hadis 40 mesti kena lalu. Contohlah kan, kalau di tempat lain aku tak tahulah kan. Tapi hadis 40 ni satu, kalau kita rasa ribuan lah orang yang belajar at least keluar daripada degree lah. Sekarang master dalam bidang hadis berapa ramai. PhD dalam bidang hadis pun ramai. Jadi rasa di sini tenaga tu tak ada masalah sebenarnya. Cuma kita kena pandai carilah. Pandai cari tenaga dan kita pandai susun kan. Yang tu daripada pihak pentadbiran dan pihak, tak pastilah daripada pihak kerajaan, pihak KPM. So perlu kena pasti siapakah tenaga-tenaga pengajar yang sesuai kan. InsyaAllah. Saya rasa insyaAllah cukup. Cuma kena uruslah kan. Ama parents, Pak Di pun parents, mungkin aku pergi Pak Di dulu. Pak Di, hang parents, hang mesti mengharapkan yang terbaik untuk anak hang. Of course. Dan berkenaan dengan polemik hadis 40 ni, apa respon hang sebagai seorang parents? Harapan hang? Okey. Macam ni Wan, kalau kita sembang pasal sebagai seorang bapa yang beragama Islam, dan memang aku mengagumi Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga memang aku cuba nak tekankan dalam family aku sendiri berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kefahaman ulama salaf dan sebagainya. Of course aku akan kata okey, boleh, tak ada masalah, dan aku sangat-sangat suka untuk kita terapkan benda tu kepada anak-anak di sekolah dan sebagainya. Cuma of course dari sudut pelaksanaan kita boleh bincang lah macam mana cara yang terbaik. Sebab aku duk ajak kat anak aku sikit-sikit, kita duk pergi ke arah macam cerita Nabi perang, Nabi macam mana Nabi buat macam ni sekian-sekian. Kita tahu ada part yang dia tak boleh faham lagi. Bila aku cerita benda-benda ni, dia sendiri kata, Walid, Nuh tak faham lagi benda ni. Dia cakap tu. Dia kata aku benda tu. Dan kita boleh nampak budak-budak ni, kita tahu bila kita cerita dia macam duk blur, duk hang sikit. Kita tahu. Tapi kita tak ceritalah di 40 dekat budak 4 tahun. Dia mana nak faham. Cuma poin aku sekarang ni adalah mungkin dari sudut pelaksanaan. Kena cari ahli. Aku faham benda yang Ahmad cakap tadi. Kena cari ahli yang boleh ajak benda tu. Dan kita kena faham ada cabaran dalam nak mengajak guru, macam mana cara yang terbaik nak mengajak murid kepada hadis 40 tu. So benda-benda ni mungkin sebagai parent kita kena fikir sama-sama, dan kita serahkan kepada cikgu-cikgu, kepada kemampuan guru-guru kita yang kita percaya. Kalau mampu diteruskan, alhamdulillah. Kalau tak mampu, setakat mana yang boleh. Ajak surface value ke, ajak syarahan-syarahan yang simple-simple, at least benda tu ada. Dan benda tu boleh disampaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi yang akan datang. Itu ialah komen aku. Okey.
Aku nak komen sikit lah kan tentang Hadi 40 ni. Sebenarnya Hadi 40 lah kan. Sebenarnya bukan 3-4 tahun lepas baru orang kenal Hadi 40 ni. Okay. Dah puluh-puluh tahun dah kan. Sebelum Merdeka ada pondok-pondok dulu, daripada dulu lagi orang dah kenal Hadi 40 ni dan dah diajak pun dalam masyarakat kita ni di masjid-masjid sampai hari ni. Kita tak tahulah berapa kali kuliah Hadi 40 ni merata-rata setiap negeri macam-macam ustaz nanti ajak. Macam-macam ustaz nanti ajak Hadi 40. Cuma kita macam mana kita nak ajak pada budak sekolah. Kita nak sistemkan benda tu. Kita nak kurikulumkan. Yang tu saja sebenarnya. Jadi itu perlu kepada kebijaksanaan pelaksanaan. Sebenarnya bukan benda baru. Benda yang memang dah ada dah. Cuma macam mana kita nak kurikulumkan dalam sistem pendidikan yang lebih rasmi lah. Itulah. Ya. Cuma bila hang kata, aku setuju. Dia memang diajak dalam masyarakat dan diajak oleh ustaz-ustaz di masjid-masjid, surau-surau, kampung-kampung memang belajar hadis 40 ni. Cuma sebagai seorang anggota masyarakat, kita tahu yang mau tak mau kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, berbilang bangsa. Jadi mau tak mau kita kena akui bahawa kita bukan hidup dalam kelompok orang Islam sahaja. Jadi aku berpendapat yang hadis 40 ni bukan kita nak panggil non-Muslim untuk ajak hadis 40 ni satu persatu, minta mereka faham apa semua. Cuma aku rasa kita kena buatkan satu, bukan kelas lah, kena buat satu awareness untuk bagi mereka faham yang silibus yang kita nak ajakkan ni adalah ia sesuai kepada semua golongan masyarakat. Tak kira lah dia student, mak ayah dan sebagainya, parents, guru dan sebagainya, dia sesuai diajar kepada semua lapisan masyarakat. Dan segala salah faham yang berlaku ataupun segala salah faham ataupun cakap-cakap yang rakan-rakan non-Muslim kita dengar ni boleh diharmonikan dengan kalau mereka berminat untuk mai tanya kita dan tanya kepada yang ahli lah, mai tanya kepada kita ataupun dengar podcast-podcast seperti ini. Podcast ini yang membincangkan berkenaan dengan isu hadis 40 ni untuk mendapatkan pandangan ataupun untuk mendapatkan kefahaman yang lebih berkenaan dengan hadis 40 ni. Supaya tidak berlaku salah faham dalam kalangan bukan Islam. Sebab aku tengok yang komen ni di Amar, surprisingly bukan daripada non-Muslim saja, yang Muslim pun ada. Jadi bila hang kata Amar, ada pembelajaran ni sebenarnya berlaku dalam lapisan dalam masyarakat dah pun. Cuma bukan semua orang pergi masjid Amar, bukan semua orang pergi dengar ceramah, kadang PP balik pun ada. Sebab ustaz tu bukan geng kita, balik pun ada. So aku rasa isu hadis 40 ni perlu pembelajaran ini perlu lebih sesuai tak kalau aku kata tadi, perlu lebih mesra masyarakat. Sebab apa? Kadang-kadang bila orang dengar hadis, ilmu hadis, aduh, ini yang boring ni, aku pula bukan ustaz nak pergi dengar, aku pula bukan nak kisah sangat, hadis 40 ni bukan aku nak pakai sangat lah hidup aku. Tiba-tiba mereka nak ajak kat anak aku, apa benda mereka nak ajak ni? So sesuai tak kalau aku cakap perkataan mesra masyarakat? Silibusnya lah. So, di masjid guru-guru tu perlu lebih mesra masyarakat supaya dia pembelajaran tu lebih sampai dan lebih mudah difahami lah. Itulah poin aku. Poin aku adalah pembelajaran tu lebih mudah difahami supaya tidak berlaku salah faham bukan saja dalam kalangan Muslim dan juga non-Muslim. Okey, macam ni Wan. Benda yang hang cakap tadi tu benda yang sama yang Amar cakap, benda yang sama yang aku cakap. Dari sudut pelaksanaan tu nak kena bincang balik supaya benda tu lebih harmoni. Cuma poin yang lebih besar yang kita kena faham kat sini adalah yang pertama, non-Muslim, non-Muslim, hampa sepatutnya tak masuk campur benda yang kami nak ajak dekat anak-anak kami orang Islam. Itu yang pertama. Tak payah masuk campur. Sebab kami tak pernah masuk campur pun hampa nak ajak apa dekat anak-anak hampa. Hang nak ajak Buddha ke, hang nak ajak Veda, Yadul Veda ke apa, ikut suka hang lah hang nak ajak. Sebab yang tu hang nak ajak kat anak-anak hang. So untuk yang non-Muslim, jangan masuk campur dalam urusan kami orang Islam. Itu yang pertama. Yang dan kedua, itu tidak memecah belahkan kita. Dan itu tidak memecah belahkan. Ya, itu tidak memecah belahkan. Tuan-tuan nak ajak apa teruskan, kami nak ajak apa teruskan. We are not being racist.
bila kami nak anak-anak kami diajar dengan hadis 40. Bukan. Kami bukan resis dalam isu ni. We are being yang Muslim pertama. first. We are being Muslim. Yang kedua, pengajaran di sekolah dan sebagainya, kalau nak ajak kepada orang Islam sahaja, jelaskan kepada orang Islam sahaja. Sebab pendidikan agama Islam tu memang dah berdasarkan hadis dengan Al-Quran pun. Dan sebelum ni bukannya nak kena minta izin mana-mana non-Muslim untuk okey, boleh tak kami nak ajak anak-anak kami pendidikan Islam? Mana ada? Kita tak minta izin pun daripada mereka. So kenapa sekarang ni nak kena minta izin atas perkataan harmoni? Salah faham. Masalah dia sekarang ni, orang yang cuba nak jadikan benda ni satu salah faham. Itu masalah. Itu masalah. Benda ni sebelum ni bukannya salah faham pun. Dan kita tahu non-Muslim, kawan-kawan kita non-Muslim di sekolah ada je masuk kelas pendidikan Islam. Mereka saja-saja masuk. Tak ada masalah pun. Bukannya mereka keluar daripada kelas tu, balik rumah mereka bunuh mak bapak mereka. Tak, mereka tak buat benda tu pun. So macam benda ni penjelasan, perlu penjelasan. Tak ada masalah. Kita just nak kita nak kata benda ni kita tak ajak kepada orang non-Muslim. Ataupun sebenarnya parents kepada non-Muslim student ni mereka takut anak-anak mereka masuk Islam kot. Mungkinlah. Kan? So jadi macam kalau macam hampa takut benda tu, hampa nak detox bila balik tu terpulang lah. Masalah dia dekat sekolah tak masukkan pun anak-anak hampa dekat kelas tu. Tak payahlah nak gabra lebih, nak takut yang ni lah, dah relax. Tak ada masalah pun benda tu. Cuma kalau anak-anak hampa kalau hampa takut dan tiba-tiba anak hampa memang masuk Islam, alhamdulillah lah. Itu menunjukkan anak-anak hampa telah memilih jalan yang benar, dan kami sentiasa mengatakan bahawa agama kami adalah agama yang paling benar. Jadi dengan itu ni aku rasa kita akan berehat dulu sebentar. Dan kita akan kembali selepas ini, insya-Allah.